saya nampak ada orang baring juga, tapi daripada tepi muka dia hitam, macam megagah. Bila dia pandang saya belah sini, ya Allah, mata dia merah betul-betul kat muka saya. Mata dia, ya Allah, mata dia merah guys. Kulit muka dia kan, dia boleh macam nak jatuh pada. Gigi dia macam ni, keluar sikit. Ngeri bila ingat balik. Saya terdiam, saya pandang atas balik, dia diam. Saya tak buat apa-apa, saya terkaku rasanya masa tu. Saya tutup je mata. Dalam hati baca macam-macam. Apa benda saya baca saya tengok, macam-macam saya baca. Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni saya akan ceritakan pengalaman saya disihir. Disebabkan ramai yang vote untuk saya ceritakan kisah ni, saya akan ceritakan. Sebenarnya serba salah juga saya nak ceritakan, sebab takutlah dia mendengar ke kan, tak tahulah. Tapi saya ceritalah tanpa membuang masa lagi. Jom, let's jump to Rabak Seram. Benda ni jadi lepas 3 bulan saya kahwin. Seingat saya lah 3 bulan selepas saya kahwin. Saya masa tu petang, malam saya balik kerja lah. Petang saya dah rasa lain sikit lah. Lepas tu malam saya balik kerja, kepala saya rasa macam pening-pening tau. Pening-pening. Masa saya nak tidur tu, start dah kena. Saya nak tidur, saya tutup mata, saya macam nampak terbayang something. Bayang tu lah, bayang ni lah. Okay, tutup mata nampak dia, buka mata nampak dia. Pandang ke mana saja saya akan nampak dia. Saya tutup mata balik. Kenapa ni saya cakap. Lepas tu saya keluar bilik. Bini saya dalam bilik masa tu, so keluar bilik. Masa tu saya duduk dengan mak bapak saya lagi, belum ada rumah sendiri lagi. Saya keluar bilik. Bilik saya lepas masuk pintu belah kanan bilik saya. Daripada pintu depan ni saya pergi ke ruang tamu. Tahu berapa kali saya pergi? Beratus kali ke berpuluh-puluh kali lah. Ulang alik. Kenapa saya ni? Dalam badan saya, dalam hati saya cakap, kenapa aku ni? Tapi macam tak boleh kontrol. Saya ulang alik, duduk, bangun balik, ulang alik. Daripada ruang tamu saya lurus tau. Rumah mak bapak saya lurus. Pergi depan, pergi belakang. Ni pintu depan, masuk ni ruang tamu, pergi lurus. Ulang alik banyak kali saya ulang alik. Saya dah jadi macam kenapa aku ni? Hati berkata-kata, tapi tak boleh nak kontrol. Saya duduk, saya baring. Lepas tu mak bapak saya tengok, kenapa lain macam anakku ni. Saya jadi runsing tau. Otak saya berserabut, tak tahu kenapa. Ada something yang saya fikir, tapi tak tahu apa benda. Tapi saya cuba juga. Lepas saya ulang alik tu, tak ada apa-apa jadi tau. Saya tidur juga, paksa tidur. Besoknya saya nak pergi kerja. Masa ni saya nampak something kat tempat kerja. Ada satu, saya masuk office. Masa tu saya kerja driver tau. Okay, saya masuk office, saya lepak dekat meja receptionist tau. Masa saya keluar pada pintu office tu, ada satu macam pintu pipe. Buka pintu tu, macam-macam pipe ada tau. Dekat situ pintu tu terbuka tau. Saya nampak ada satu thing. Saya nampak macam ada benda pegang macam ni kat dinding. Pap kaki, mata merah. Masa saya tengok, saya duduk kat reception ni balik. Masa tu saya rasa macam ada benda masuk, berkembang kepala ni. Rasa macam kembang lah. Masuk, saya dah tunduk. Kawan saya perasan. Masa tu saya kerja dengan bapak saya pun kerja sekali. Dia driver juga, saya driver juga. Okay, bapak member saya perasan kenapa saya tunduk macam ni. Dipanggil je bapak saya. Bapak saya pangkat saya.
Dia tengok, diorang cakap mata saya jadi merah, badan saya panas. Mata saya merah, badan panas. Diorang suruh bawa pergi balik rumah. Bapak saya bawa. Member saya cakap masa dia dalam lift nak hantar saya tu, mata saya merah je. Tak tahu merah macam mana, tak boleh nak gambarkan, tapi dia kata warna merah. Balik itu sampai rumah, saya duduk kat pojok sudut dekat sudut rumah lah. Duduk situ. Saya takut tau. Kenapa saya takut? Saya nampak benda melompat daripada almari dapur tu. Lompat. Saya tunjuk kat semua orang, kat bapak saya, kat mak saya. Saya cakap tu benda tu lompat tu benda. Tapi diorang tak nampak. Saya seorang yang nampak macam bayangan tu. Saya dah takut dah. Apa benda ni? Siang-siang tau. Lepas saya kena tu, saya dah tak kerja. Saya direhatkan, saya dicutikan. Bos saya tak buang, tapi saya dia bagi cuti. Lepas tu mak saya panggil orang datang berubat. Orang tu cakap ada benda orang hantar sebenarnya. Tak tahu kenapa orang hantar. Tapi dia berubat, cuba berubat juga. Masa tu saya jadi reda sikit lah. Saya duduk diam, dia reda lah. Saya baring je masa tu. Meronta-ronta juga, tapi dia tak meronta teruk sangat. Tapi duduk baring juga. Saya terbaring je. Lepas tu dia kata nanti bawa jumpa dia punya guru dia lah. Guru dia tu saya punya guru mengaji saya. Okey, bila dah besoknya, petang tu malam saya tidur macam biasa. Siang besoknya tu, ya Allah, saya jadi balik tau. Ulang alik saya jadi macam tak tahu, berserabut sangat kepala saya ni, tak tahu kenapa. Lepas tu malam besoknya tu, saya dibawa ke rumah guru mengaji saya. Dekat situ saya dirasuk lagi. Tahu tak apa benda yang merasuk saya? Diorang cakap Panglima Hitam. Biasalah setan ni macam-macam jadi. Panglima Hitam lah, apalah, diorang cakap macam tu lah. Dia mengaku Panglima Hitam. Dia kata saya duduk macam pendekar. Macam pendekar duduk bersilang kaki tu kan. Diorang bagi rokok kat saya. Bayangkan 3 kali pam. 3 kali pam je. Sup. Yang tinggal labu panjang. 3 kali pam. Diorang cakap macam-macam saya cakap macam tu. Tapi saya tak ingat apa benda saya cakap. Badan saya ni, dalam hati ni, saya tak dapat nak kontrol. Saya sedar benda tu, tapi tak dapat nak kontrol apa benda. Bila benda tu dah keluar, saya balik. Mak bapak saya bawa balik. Guru mengaji saya tu suruh buat air lobak putih rasanya. Orang buat lah. Saya minum. Ni, muntah ni. Rasa muntah dia sampai kosong perut. Bau dia tak boleh tahan, busuk. Kalau korang pernah minum air lobak putih tu, cuba try bau dia. Bau dia busuk sikit, tapi rasanya okey je. Tapi bila saya minum air tu, semua dalam isi perut saya muntah. Oh, muntahnya. Saya sampai tunduk perut saya muntahnya. Lepas tu saya rehat. Saya baring, saya tidur dalam bilik. Bini saya tak tidur dengan saya masa tu. Dia tidur dekat luar ke dengan mak bapak saya, tidur kat luar kot rasanya. Tapi malam tu apa yang jadi tau? Saya tak tahu pukul berapa saya bangun. Saya baring macam ni, menegak. Saya baring tegak lah macam ni, pandang atas, buka mata. Saya toleh sebelah sini. Saya nampak ada orang baring juga, tapi daripada tepi muka dia hitam, macam merekah. Bila dia pandang saya belah sini, ya Allah, mata dia merah betul-betul kat muka saya. Mata dia merah guys. Kulit muka dia kan, dia boleh macam nak jatuh pada. Gigi dia macam ni, keluar sikit. Ngeri bila ingat balik. Saya terdiam. Saya pandang atas balik, dia diam. Saya tak buat apa-apa. Saya terkaku rasanya masa tu. Saya tutup je mata. Dalam hati baca macam-macam. Apa benda saya baca saya tak ingat. Macam-macam saya baca. Sampailah saya tertidur. Tapi saya tak ceritakan benda tu dekat mak bapak saya semua. Saya tak ceritakan. Besok paginya saya bangun macam biasa. Kadang elok, kadang tak elok saya ni. Duduk macam biasalah, duduk tengok TV. Lepas tu mak bapak saya keluar saya masa tu. Tak ingat yang ada isteri saya, adik saya perempuan dengan saya. Masa tu pula jadi. Saya tak tahu apa benda yang merasuk. Bini saya cakap,
Saya pergi kat dia, gaduh-gaduh dengan dia. Saya cekik dia tau. Masa tu dia mengandung. Ya Allahu Akbar. Bila dia cerita balik, saya cakap, ya ke? Saya tak ingat tau. Saya tak sedar apa benda yang saya buat. Dia kata saya sampai koyak tau sijil nikah tu. Saya masa saya kena benda tu, memang saya tak suka tengok bini saya. Tak tahu kenapa. Bini saya keluar rumah, pergi rumah atuk saya. Saya tinggal seorang dalam tu. Lepas tu mak bapak saya balik. Malam tu juga saya dibawa ke, saya tak ingat, Pandan Indah ke tak ingat lah. Jumpa satu pakcik tu, pakcik Indonesia. Masa tu kepala saya rasa berat masa nak masuk rumah dia tu. Macam ada benda ikut, banyak benda ikut dekat belakang saya. Bila masuk rumah tu, saya rasa macam pelik, rasa macam ringan sikit. Bila sampai turn saya nak pergi nak berubat, pakcik tu tengok saya. Pakcik Indonesia tu tengok, banyak perempuan kamu ni, banyak yang ikut. Saya pelik. Dia orang semua dekat luar tu, tak boleh masuk rumah ni, dia kata. Lepas pakcik tu cakap macam tu, dia teruskan rawatan. Dia buat apa kat belakang saya? Ada satu kayu tau, dia gosok belakang saya. Pedih gila. Pedih, tak tahu nak cakap pedih macam mana, tapi pedih sangat. Dia gosok. Tak tahulah kenapa dia gosok. Itu mungkin cara rawatan dia. Lepas tu dia bagi air kat saya, air mineral. Dia tulis apa kat dalam kertas, dia masuk dalam air botol tu. Dia suruh saya minum 3 kali. Maksudnya 3 kali boleh tambah air tu. Sebelum air tu habis, dia tambah lagi. Tapi jangan buang kertas tu. Minumlah saya. Minum. Tak jalan juga sebenarnya. Pergi lagi satu rawatan dekat Pusat rawatan Ustaz Sazan. Tak ingat lah, dekat Ceras. Masa tu jadi apa tahu pula? Masa tu jadi harimau pula. Hailah illallah, macam-macam benda masuk. Jadi harimau dekat sana. Saya sedar. Tapi saya tak dapat kontrol. Saya jadi macam harimau, kuku macam ni dekat atas lantai. Berubat, hilang benda tu lagi. Balik, tak mau hilang juga. Lepas balik daripada berubat tu, saya relax. Saya macam orang normal, macam biasa balik. Malam tu saya terjaga. Tak tahu dalam pukul berapa, saya pandang belah sini. Saya nampak putih. Saya buka mata, saya pandang. Saya buka mata tengok macam ni. Tengok ya atas, tak nampak. Dia sampai kepala dia benda ni sampai ke siling. Siling saya, rumah saya tinggi, sampai ke siling. Saya tak nampak kepala mana tangan, tapi kain warna putih tinggi. Lepas tu saya tunduk balik. Saya terus tidur. 2-3 hari tak kena. Lepas tu kena sekali. Masa tu tapi masa nak kena tu, saya rasa tau, dia akan datang macam dia macam something yang datang, tak dapat nak kawal. Lepas tu satu hari tu malam, kawan saya syorkan pada mak bapak saya pergi dekat Bandar Tun Hussein On. Ada satu pakcik tu. Masa tu saya mengamuk. Lepas apa tau, masa turn saya, dia tanya saya. Dia tanya nama macam biasa lah. Nama siapa, buat apa, tinggal dekat mana. Lepas tu dia pegang tangan tadi. Jari ni kot rasa. Dia pegang kuku saya je. Dia pegang di kuku saya. Zuk! Terasa macam elektrik satu badan. Zuk! Panas. Badan saya jadi panas. Saya jadi mengelupu. Panas macam kena bakar. Masa tu lah saya mengamuk. Yang saya ingat, saya terajang pakcik tu. Saya terajang untuk perawat tu, sampai tu pelanting. Yang lain semua dia orang pegang lah, ramai-ramai saya. Saya kerasukan. Kesian pakcik tu. Kena terajang. Dia kata, oh ini teruk ni, Kena datang balik patutnya. Tapi saya jenis tahulah bila nak pergi ke perawat ni mesti tak nak pergi. Padahal benda tu yang tak nak pergi. Kita rasa nak pergi, tapi benda tu yang tak nak pergi. Tak nak pergi. Mak bapak saya cakap, tak apalah, tak nak pergi, rehat dulu. Rehat. Saya dah tenang 2-3 hari tak kena. Lalas satu hari tu, bos saya panggil duduk rumah dia lah. Sebab saya unsing duduk rumah ni. Saya duduk rumah bos saya. Masa rumah bos saya tu, bos saya panggil orang merawat. Dia kata memang ada benda dalam ni yang ikut. Ada benda ikut, ada benda hantar, ada orang buat, macam-macam lah. Saya try berubat dengan dia. Okey, saya jadi tenang je. Bila saya jadi tenang lah, tapi kepala ni masih lagi berserabut. Sampaikan kita orang pergi ke Melaka tau. Masa tu pergi Melaka, pergi cari masa tu pakcik tu ada dekat Melaka. Kita orang pergi Melaka.
Mula dia datang dekat rumah bos. Lepas tu 2-3 hari, seminggu lepas tu dia balik. Dia dekat Melaka. Kita orang pergi Melaka. Masa kat Melaka tu duduk kat hotel, kita kena cari 7 aikolah masjid. Carilah sekitar Melaka tu. Saya tak ingatlah saya duduk mana, tapi kat Melaka. Carilah sekitar Melaka tu, dapat. Mandilah, saya mandi. Okey. Dah rasa okey dah, tenang sikit. Balik KL dah boleh main gitar semualah. Dah boleh relax lagi. Tapi kepala kosong. Bukan kosong, ada serabut. Relax lah, main gitar. Saya sampai tak pedulikan bini saya yang tengah mengandung tu. Satu hari tu nak dijadikan untuk saya pulih kot rasanya. Bini saya masuk hospital malam, hospital Kuala Lumpur. Disebabkan rumah bos saya tu dekat, malam tu saya pergi jugalah. Saya tengok, saya tunggu. Mak bapak saya panggil, tunggulah. Saya pergi tunggu dia sampai ke siang, tak melahirkan, tak beranak-anak lagi. Dalam pukul 11 lebih, saya mengantuk sangat. Saya keluar turun. Kalau hospital bersalin tu, kalau keluar turun kat luar tu, dia ada satu pondok tau. Kat situ, dekat pondok tu saya tidur. Masa saya tengah tidur tu, dalam pukul 12 lebih, macam ada orang sentuh saya. Pak. Saya bangun. Dia sentuh saya sebab saya tidur dekat open, kat luar garaj tu, orang boleh duduk kan. Dia sentuh. Saya terus bangun. Cari, tak ada orang. Saya tengok jam pukul 12 lebih. Saya terus pergi naik atas. Rupanya bini saya dah melahirkan anak saya. Masa saya pergi tengok anak saya tu, saya nak azan. Anak saya lelaki tau. Saya nak azan. Bila saya pegang, lepas saya azan tu, nak tahu apa jadi? Fikiran saya jadi kosong. Hilang macam saya tersedar something tau. Macam kosong, semua hilang. Saya tengok anak saya. Saya rasa benda-benda yang ada kat belakang saya semua hilang. Saya cakap, kenapa rasa lain ni? Bila saya tengok anak saya, benda-benda tu macam anak aku. Macam tersedar tau. Start hari tu, saya makin pulih dan terus pulih. Maknanya saya pulih lepas anak saya dilahirkan. Saya rasa bersyukur sangat masa tu. Akhirnya saya pulih. Saya rasa kosong. Fikiran saya dah tak mengacau, tak bercelaru, dah tak bercelaru. Saya pun dah tak ada apa dah rasa. Hilang semua. Terus hilang. Lepas 2-3 tahun benda ni jadi, saya kena sakit misteri. Disebabkan laluan untuk makhluk halus masuk ke badan saya ni dah terbuka. Bayangkan dia macam ni. Lalang, ada rumah tu saya. Lalang ni halangan. Lalang tu dah ada lorong, dah ada macam orang lalu. Okey, makhluk halus sukalah dia masuk dari situ. Nak tahu kisah ni? Kita tunggu di next video. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.